surah Al-Hijr. Tertib surah yaitu yang ke-15, nama surah Al-Hijr. Bilangan ayatnya 99, Makkiyah atau Madaniyah, ini termasuk dalam surah Makkiyah. Tertib turunnya ke-54, bilangan paragrafnya ada 5. Mesej utama surah ini ialah satu, membuktikan kebenaran hukum balasan baik dan buruk di akhirat berdasarkan dalil-dalil afaqi, anfusi, dan tarikhi. Yang kedua, ancaman kebinasaan terhadap orang-orang musyrikin. Dan yang ketiga, arahan supaya terus berdakwah, menyampaikan agama Allah tanpa menghiraukan tekanan orang-orang kafir dan tanpa ada kepentingan duniawi. Paragraf surah ini ada 5. Yang pertamanya bermula daripada ayat 1 hingga 15. Ini berkenaan dengan ancaman kebinasaan terhadap orang-orang jahat yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gila dan memperolok-olokkan Al-Quran. Ini ada antara ayat ni lah, ayat pertama hingga ke-15. Paragraf 2 ayat 16 hingga 25, dalil-dalil pada alam semesta atau afaqi, membuktikan kebenaran akidah tauhid dan adanya hari akhirat. Paragraf yang ketiga ayat 26 hingga 50, keterangan tentang dalil-dalil pada diri manusia. Kita panggil dalil anfusi, dalil-dalil anfusi. Kisah Adam dan Iblis, pertentangan di antara baik dan buruk, dan hukum balasan baik dan buruk. Paragraf keempat ayat 51 hingga 84, dalil-dalil sejarah. Kita panggil juga dalil-dalil tarikhi tentang balasan baik dan buruk. Ayat 51 hingga 56, kisah Ibrahim. Ayat 57 hingga 77, kisah Lut. Ini mana pengajaran sejarah daripada kisah Nabi-Nabi dengan umat masing-masing. Ayat 78 hingga 79, kisah Ashabul Aikah. Ayat 80 hingga 84, kisah Ashabul Hijr. Inilah nama surah ni, lebih ditumpukan kepada Ashabul Hijr, Ashabul Hijr atau kaum Samud. Kaum Samud itu Ashabul Hijrah. Paragraf yang kelima ayat 85 hingga 99, menghibur dan menenangkan hati Rasulullah ketika dalam kesulitan di samping panduan-panduan dakwah. Itulah struktur makro surah ini. Baik, kita terus pergi kepada zaman diturunkan. Bilakah surah ini diturunkan? Ia diturunkan sekitar tahun ke-11 dan 12 kenabian. Ketika itu tuduhan gila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar dengan meluas, dan penentangan pihak musyrikin Mekah juga sangat kuat. Pemimpin-pemimpin Quraisy mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan az-zikr, yakni Al-Quran, kepadanya gila. Ayat 6. Inilah, waqalu ya ayyuhalladzi unzila alaihi az-zikr innaka lamajnun, innaka lamajnun. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang memperolok-olok dan mempermain-mainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman diancam dengan kebinasaan seperti yang telah berlaku kepada kaum Lut, Ashabul Aikah dan Ashabul Hijr. Di dalam surah Al-Hijr juga terdapat tasliyah, berita gembira dan pujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam masa beberapa tahun sahaja lagi pemimpin-pemimpin Quraisy yang sombong itu akan menyesali perbuatan mereka, dan mereka nanti akan berkata, alangkah baiknya kalau mereka dahulu memeluk agama Islam. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu ayat 2. Ramalan yang diberikan telah menjadi kenyataan pada tahun kedua Hijrah, di mana pemimpin-pemimpin besar Quraisy telah dibinasakan dalam peperangan Badar. Ia juga telah menjadi kenyataan pada tahun ke-8 Hijrah, di mana berlakunya pembukaan Mekah. Selepas itu tak ada lah, habislah riwayat pembesar-pembesar Quraisy.
penguasa-penguasa kafir Quraisy di Mekah habis, lenyap. Kebanyakan kandungan surah Al-Hijr turun selepas surah Ibrahim, yaitu pada bahagian 4 dan terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah sekitar tahun 11 hingga 13 kenabian. Sesetengah ayatnya pula besar kemungkinannya diturunkan lebih awal, yaitu ketika perisytiharan umum agama Islam diberikan, seperti ayat 94 misalnya, yaitu fasda' bima tu'mar, serulah secara terbuka, dedahkanlah ajaran yang disampaikan Allah kepada kamu ini secara terbuka, jangan lagi bersembunyi-sembunyi. Jadi kalau yang ni dia bermula daripada tahun yang ketiga kenabian. Maknanya ada setengah-setengah ayat tu menunjukkan ia diturunkan di peringkat awal lagi. Berkaitan surah Al-Hijr dengan surah sebelum dan selepasnya, di dalam surah Ibrahim sebelum ini gambaran ayyamullah telah pun diberikan secara kasar dan umum. Di dalam surah Al-Hijr ini, pengikut-pengikut setia iblis yang terkutuk terdiri daripada pemimpin dan pembesar-pembesar Quraisy yang selalu memperolok-olokkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difahamkan dan diberitahu bahawa mereka juga mungkin ditimpa azab dan dibinasakan seperti kaum Lut, ashabul Aikah dan ashabul Hijr kerana mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. 2. Di dalam surah An-Nahl selepas ini dibuat perbandingan di antara pimpinan Quraisy yang durjana dan pimpinan Rasulullah serta para sahabat yang soleh. Di akhir kedua-dua surah dinyatakan adab dan disiplin dakwah dan tabligh, di samping diberikan berita gembira dan bimbingan kepada orang-orang Islam. Itulah kaitan surah ini dengan surah sebelum dan surah selepasnya. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. 4 perkara disebutkan di dalam surah Al-Hijr berhubung dengan kebinasaan bangsa-bangsa. Ia mempunyai waktu dan tempo tertentu. Apabila sampai ajal, disebut perkataan ajal. Maksudnya masanya, bangsa-bangsa berkenaan tidak lagi diberi peluang. Ini terdapat di dalam ayat 4-5. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. Itulah, tidak ada satu pun negeri yang kami binasakan, melainkan sudah tetap dah masa yang ditentukan untuknya. Tahun berapa, bulan berapa, sudah tetap dah. Bila sampai masa dia, tak ada nak boleh mundur, tak ada nak boleh ke depan. Ini disebut ajal. Kitabun ma'lum, mana ajalun ma'lum. Ketetapan masa yang sudah maklum di sisi Allah. Kita kata ajal manusia, ajal bangsa-bangsa, ajal umat pun ada juga. Di sini Al-Quran menunjukkan umat pun ada ajalnya. Ada ajalnya. B. 2500 tahun sebelum Masihi, Ashabul Hijr, kaum Thamud, telah mendustakan Rasul mereka. Mereka telah dimusnahkan oleh Allah dengan satu tempikan kuat yang luar biasa. Pada ketika itu hasil usaha dan harta benda mereka tidak berguna apa-apa untuk mereka. Ayat 83-84. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Pada waktu pagi, tiba-tiba bunyi satu tempikan yang dahsyat. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apa yang mereka usahakan selama ini tidak berguna apa-apa. Dia kaum Thamud ini kedudukannya duduk dekat Madian. Kalau daripada Jeddah sampai ke Madinah kira-kira 400 km. Daripada Madinah ke tempat ni ke utara lagi 420 km. Situlah tempat. Di situ bermula sebenarnya pengaruh Empire Rom yang membuat binaan-binaan yang besar-besar, dahsyat-dahsyat. Kaum Thamud adalah kaum yang hebat dalam seni bina dan membuat bangunan-bangunan daripada bukit. Bukit tu dia tarah, kemudian buat rumah-rumah di atas bukit. Sampai sekarang ni pun kalau kita tengok fenomena itu ada dapat dilihat di Jordan misalnya, dengan banyak sekali rumah-rumah tu dibuat di bukit. Bukit tu sendiri rumah dia. Dan tinggi-tinggi, besar-besar, hebat pada masa tu. Hijr. Hajar, kalau hajar batu,
Hijr ada kaitan juga sebab rumah dia tu daripada batu-batu yang besar, daripada gunung-gunung, bukit-bukit yang besar, bukit-bukit batu. 2100 sebelum Masihi, kaum Lut telah binasakan. Mereka adalah golongan homoseksual. Ini penyakit dia. Suka kepada sama jenis. Negeri mereka diterbalikkan Allah dan mereka dihujani dengan batu dan api. Al-Quran menyebutkan bahawa pada peristiwa yang berlaku itu terdapat pengajaran kepada orang-orang yang berakal. Ayat 75. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Inna fi dzalika laayat lil mutawassimin. Kami jadikan negerinya itu 'aliyaha, sebelah atasnya terbalik ke bawah, safilah terbalik ke bawah. Kemudian dihujani dengan batu daripada sijil, batu yang berapi dan berbisa. Pada 1400 tahun sebelum Masihi, Ashabul Aikah, iaitu kaum Nabi Syuaib juga, mana tidak jauh daripada kawasan itu, telah dibinasakan. Mereka adalah satu kaum yang zalim. Allah telah menghukum mereka. Cuma Nabi-Nabi dahulu itu diutuskan kepada kaum-kaum tertentu sahaja. Bukan seperti Nabi Muhammad SAW, umatnya ialah penduduk seluruh dunia. Penduduk seluruh dunia. Kalau kata umat Muhammad ni lenyap, pupus, maknanya semua dunia dah hancur. Gitulah jadinya. Dan Nabi SAW telah minta sungguh-sungguh dengan Allah supaya umat dia tidak ditimpakan bencana seperti itu. Itu yang berlaku pada kaum-kaum dahulu. Jadi cuba kita perhatikan semua ni perbuatan ikhtiari manusia, perbuatan yang dipilih oleh manusia. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Sesungguhnya ashabul aikah itu adalah orang-orang yang zalim. Zalim itu yang Allah marah, murka. Kezaliman membuatkan Allah murka. Jadi bila Allah SWT murka, fantaqamna minhum. Fantaqamna minhum, kami hukum mereka. Kami hukum tu dia guna perkataan intiqam. Intiqam makna balas dendam. Orang ni bila balas dendam kan, kalau manusia lah, dia tak sedar diri dia. Sampai kalau dia tetap, sampai hancur lebur, dia tak sedar diri dia. Kalau dia tetap, jadi cincang lah. Itu dia guna perkataan itu. Maksudnya Allah menghukum. Allah menghukum mereka sehingga jadi hancur lebur. Yang kedua, di dalam surah Al-Hijr diterangkan bahawa Al-Quran bukan kalam orang gila. Sebaliknya ia adalah satu kitab yang dapat dibaca dengan terang. Dan ia juga merupakan mukjizat yang hidup. Inilah permulaan surah ni, iaitu Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Mubin, terang. Al-Quran itu terang. B. Kepada orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran dikatakan dengan jelas bahawa Tuhan yang mencipta alam semesta, yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, itulah yang akan menjaganya. Ia bukan percakapan orang gila yang akan hilang dan lenyap dengan mudah saja. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini bukan kalau orang gila. Sampai sekarang ni yang lain semua sudah lenyap. Yang ada Quran, semakin banyak orang mentafsirnya, semakin banyak orang membacanya. Sebab apa? Sebab Tuhan jaga Al-Quran itu. Yang ketiga, di dalam surah Al-Hijr ini juga Rasulullah SAW dipujuk dan dihiburkan. Itu dipanggil tasliyah. Tasliyah. Tasliyah ni ayat-ayat tasliyah. Banyak ayat-ayat tasliyah. Antaranya yang akan disebutkan dalam Quran ini ayat-ayat yang merupakan pujukan dan ayat-ayat yang menghiburkan. Sebab manusia ni dalam hidup dia kalau sentiasa ditekan, teruk sangat, dia boleh jadi mati, boleh jadi sakit jiwa, boleh jadi gila, boleh jadi macam-macam. Dengan sebab itu Allah dengan penuh hikmat menghiburkan Rasulullah, menenangkan hatinya sehingga dia jadi tenang. Walau macam mana dahsyat tentangan daripada pihak musuhnya, dia jadi tenang. Ini menunjukkan hiburan itu dalam apa bentuk pun, sama ada betul-betul ataupun nisbi, ia menenangkan manusia. Sebab itu orang cari hiburan. Sebab itu orang cari hiburan dalam apa bentuk pun. Cumanya antara betul-betul ke ataupun yang nisbi, yang palsu, itu tak kira lah. Tapi manusia untuk meringankan beban jiwa dia tu, cari
hiburan. Itulah sebabnya Allah SWT pun maha mengetahui bahawa tugas Rasulnya yang begitu berat dipikul oleh Nabi, kerjanya yang amat teruk tu menghadapi kaumnya, perlukan kepada ketenangan. Kalau tidak ada ketenangan, mesti teruklah. Itu pun dalam Quran disebut Nabi SAW kadang-kadang macam nak cekik diri dia. Itulah manusia kalau sedih sangat, kesal, sedih, dan pasal dia nampak ni nak masuk neraka sudah ditunjuk dah kepada dia. Umatmu ni boleh masuk pergi sini. Macam mana dia tak jadi gitu? Kita ni sebab tak nampak. Jadi kita tidak bersungguh lah nak ajar orang pun. Tak bersungguh. Sebab kita tak nampak betapa dahsyat neraka. Yang Nabi ni yang jadi tak boleh tidur tu. Kesian tengok muka orang ni nak masuk neraka. Kalau boleh dapat selamatkan. Semuanya kalau boleh. Begitulah cara. Bahawa engkau bukan Rasul yang pertama telah diperolok-olok dan permain-mainkan oleh umatnya. Bahkan Rasul-Rasul terdahulu juga telah diperolok-olok dan dipermain-mainkan. Ayat 11. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi perkataan istihza' ni banyak sekali diguna di dalam surah ini. Perbuatan memperolok-olokkan. Jadi kalau kita tengok dia buat tengok dengan anak mata, kejik-kejik mata sama-sama dia. Mulut tu macam-macam buat. Tunjuk mulut. Teruk. Dia kata gila dah. Nuh. Sampai Nabi Nuh dulu gila. Tak hujan, tak ribut. Tiba-tiba pergi tepat pokok tu nak buat bahtera, buat gapo lah kata dia. Gila. Anak itu sama juga. Daripada dulu lagi. Memang begitu, diperolok-olokkan. Tetapi yang diperolok-olokkan itulah akhirnya yang selamat. Yang mana naik atas bahtera dia itu yang selamat. Yang lain semua tenggelam. Rasulullah SAW ditenangkan bahawa Allah sahaja sudah cukup untuk membela dan melindungimu daripada orang-orang yang memperolok dan mempermainkanmu. Inna kafainakal mustahzi'in. Cuba tengok. Yastahzi'un. Mustahzi'in. Ini kata kunci. Inilah sikap yang menyebabkan Allah murka dan mereka ditimpakan azab. Sebab itu dengan kebenaran jangan kita main-main, jangan kita mengejek, jangan kita memperolok-olokkan. Sebaliknya kita kena sama-sama membela, menyokong orang-orang yang menegakkan kebenaran. Yang keempat, perkataan mujrimin. Ini juga kata kunci. Yang tersebut di dalam surah Al-Hijr membawa pengertian yang sangat penting. Bangsa mujrim, bangsa yang durjana, yang memperolok-olokkan para rasul dan mengatakan Rasulullah sebagai orang gila, tidak akan beriman. Itu akibatnya kalau teruk-teruk sangat kata, Tuhan cop hati. Itu bahaya lah. Kalau orang tu selamat juga, sajalah tu. Tuhan, adalah tu kebaikan dia yang kita tak tahu. Tuhan selamatkan dia, akhirnya masuk Islam. Antaranya, inilah pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah tu. Berapa ramai daripada mereka masuk Islam pun. Dengan sebab itu, bila Nabi SAW mendoakan keburukan, pernah Nabi doa supaya dibinasa. Allah layan. Laisa laka minal amri. Laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusan kamu. Nak kata mereka ni binasa pupus. Bukan. Jadi Allah layan. Sebab apa? Allah tidak nak begitu. Rupa-rupanya baru tahu. Iaitu Abu Sufyan yang berperang dengan dia jadi kepala perang. Sentiasa duduk di hadapan. Itulah yang masuk Islam. Itulah yang jadi mertua dia pula. Kemudiannya. Allah tidak nak dia tu jadi ahli neraka Jahannam. Itu termasuk dalam orang yang dipilih oleh Allah lah. Tapi kalau nak kira ni, penyakit ni, sikap ni boleh membawa kemurkaan Allah. Bangsa-bangsa, umat-umat dahulu binasa kerana itu lah. Tapi kalau kita baca sejarah lah, sirah Nabi, kita dapati setengah-setengah pemimpin Quraisy ni macam Abu Sufyan apa ni. Wallahu a'lam. Adakah kerana itu? Kita tak tahu rahsia Allah SWT. Pernah Nabi mendoakan keburukan kepada kafir Quraisy tu. Dia ramai daripada mereka, dia percaya Nabi ni bukan biasa ni. Bukan orang biasa ni. Sambil-sambil dia kata gila pun. Pernah Abu Sufyan ni, orang-orang yang sempat dia pegang, termasuk anak dia Muawiyah. Dia baringkan, terguling semua. Jangan berdiri. Ketika Nabi berdoa,
Nanti kamu kena. Dengan cara kita meniarak begini, kita akan selamat. Itu kepercayaannya. Wallahu alam. Kita tak tahulah. Adakah Allah SWT menyelamatkan dia tu kerana dia ada juga sikit sebanyak. Takut tu. Takut. Wallahu alam. Itu kita tak tahu. Tapi dalam sirahnya ada berlaku. Jadi Sayyidina Muawiyah pun terkejut. Kenapa ayah dia dakak dia ni berguling semua. Mana-mana yang sempat tu dia meniarak. Kamu meniarak semuanya. Dia takut. Ini menunjukkan kawan kafir Quraisy ni kebenaran yang sampai kepada dia tu tidak ada keraguan. Dia tahu Rasulullah ni orang macam mana. Bukan sebarang orang. Di para malaikat yang diutuskan untuk membawa berita gembira akan mendapat anak kepada Nabi Ibrahim juga diutuskan untuk membinasakan kaum Lut yang mujrim, yang durjana. Ayat 58. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Jadi Nabi sebelum malaikat itu menghancurkan kaum Lut, dia pergi bertemu dulu. Lut itu anak saudara Nabi Ibrahim saja, bukannya orang lain. Anak saudara Nabi Ibrahim. Bila sebelum dia nak pergi hancurkan kaum Lut itu, dia pergi berjumpa dulu. Bertemu dengan Ibrahim, bagi berita gembira. Walaupun Ibrahim sudah tua, kamu akan dapat anak. Kamu akan dapat anak. Bukan dapat anak biasa ni, main-main. Anak akan jadi Nabi. Ishak. Dan selepasnya akan ada Yakub. Cucu kamu pun jadi Nabi juga. Sukalah Nabi Ibrahim. Cerita kepada isteri dia pun hairan. Sebab sudah tua. Macam mana? Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Di dalam ayat yang lain. Isteri dia tepuk dah. Tua dah kata dia tak boleh anak lagi. Alhamdulillah lah. Kalau boleh, selama ni kita duduk nak anak tak dapat-dapat. Sampai ketua ke diri. Rupanya Allah SWT nak bagi anak tu dalam bentuk mukjizat. Lepas tu Ibrahim suka. Bila begitu, apa lagi urusan kamu? Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa lagi misi kamu, wahai malaikat-malaikat yang diutuskan? Selain daripada mari cerita ni, berita gembira kepada aku, mereka pun kata, oh, ada satu lagi, kata. Ini berita buruk. Nah, kami selepas ni akan binasakan kaum Lut. Nabi Ibrahim cuba pujuk mereka. Nabi Ibrahim dia lembut hati. Tak boleh. Bila sudah sampai masa dia tak boleh. Itu ceritanya. Jadi disitulah yang kita kata dalil-dalil tarikhi, dalil-dalil afaqi, dalil-dalil anfusi, semuanya ada di situ. Semuanya menunjukkan ada pembalasan, sama ada di dunia atau di akhirat. Dia ada. Kalau tidak adil Allah. Sebab apa? Orang yang zalim itu terus sewenang-wenang berkuasa, menzalimi orang lain. Tak ada pun apa-apa pembalasan pada mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Manusia yang dizalimi itu akan berasa terhina, akan berasa terbiar, dan akan mungkin timbul berasa tak adil Tuhan itu. Maka itulah sebab Allah SWT bagikan semua ini. Jadi ini dalil tarikhi, orang panggil. Dalil tarikhi. Jadi kena faham dulu, apa itu dalil afaqi, dalil anfusi, dalil tarikhi. Dalil-dalil afaqi ni sekeliling kita kita tengok. Kita tengok hujan. Kadang-kadang tiap-tiap hari hujan. Kita tengok musim hujan, selalu hujan. Angin, kita tengok bertiup, sentiasa bertiup. Ketika angin tu lembut, sedapnya angin. Waktu petang, kita seronok pergi duduk di padang, main-main angin, main layang-layang, main wow, seronok. Itu sudut yang baik yang ada pada angin. Sudut buruk dia ada. Ini menunjukkan kejadian Tuhan ada baik buruk dia. Baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan buruk. Itu adalah sunnatullah. Jangan kita ingat segala benda ni baik saja begitu. Bukan gitu. Macam angin, ketika dia lembut tu kita sedap. Kita terlena di bawah hembusan bayu, angin yang lembut itu. Tapi kalau ribut mari macam mana? Itu sudut buruk dia, sudut tak baiknya. Maknanya Allah ni, sunnatullah, ketetapan dia ialah sama ada bagi kesenangan atau bagi keresahan dan mengazab manusia. Sama ada bagi nikmat atau azab.
Memang dia ada dua tu, sentiasa ada. Ini bukti menunjukkan di akhirat besok pun ada macam tu juga. Takkanlah perbuatan jahat dalam dunia ni akan balas baik di akhirat. Dia akan balas buruk jugalah. Kalau perbuatan baik, takkanlah sia-sia. Kalau dalam dunia dapat pun tak sama juga. Tak sepadan. Yang Allah SWT nak bagi lebih lagi daripada itu. Jadi dengan sebab itu ada balasan di akhirat. Cuba kita tengok angin, ada dua sudut. Cuba kita tengok apa ni, hujan. Hujan tu nikmat, sukalah. Petani-petani suka. Hasil-hasil tanamannya akan subur. Tetapi hujan juga ada ketikanya membawa banjir yang besar. Hujan juga membawa macam-macam penyakit. Kadang-kadang orang suka, dia tidak tahu di sebalik itu membawa penyakit, membawa kuman-kuman ataupun virus-virus yang membinasakan manusia. Maknanya dia ada dua sudut, sentiasa ada macam itu. Sentiasa ada macam itu. Kalau kita tengok api kita boleh masak. Itu dalil afaqi semua tu. Dalil afaqi. Dalil yang kita tengok di sekeliling kita. Sama ada kita nampak dengan mata kepala kita, atau kita nampak dengan teropong dan sebagainya. Semuanya ada sifat itu. Api ada sudut baiknya. Tapi kalau dia besar sangat, dia makan kita. Dia makan kita, hangus, rentung kita. Ini api. Semua kejadian Tuhan ini seseolahnya menjadi saksi bahawa ada baik, ada buruk. Perbuatan baik, balasannya ialah baik. Perbuatan buruk, balasannya ialah buruk. Itu dalil afaqi. Dalil anfusi, tengok diri kita. Tengok diri kita. Diri kita ni, kita makan, minum, masuk melalui saluran yang sama. Tapi keluar saluran yang lain-lain. Yang minum, keluar ikut kencing. Dan yang kita makan, keluar ikut satu lagi. Dia tidak sama. Masuknya satu. Ini kuasa siapa? Kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada yang baik, sifat kita ada nak baik, ada nak buruk. Bukan kita ni nak baik saja macam malaikat, bukan begitu. Ada kehendak-kehendak yang kita nak baik. Ada juga kehendak-kehendak jahat. Jadi ada dua. Sentiasa ada dua. Dan ada lawan dia. Sentiasa ada lawan dia. Itu kalau kita tengok kepada diri kita. Begitu juga sejarah. Dalam sejarah kita tengok, ni contohnya yang ni. Malaikat mari kepada Nabi Ibrahim bawa berita gembira. Dia bukan bawa berita gembira sentiasa. Ada kalanya di samping bawa berita gembira itu dibawa berita buruk. Berita buruknya apa? Untuk menghancurkan kaum Lut. Dan yang selamat siapa? Orang Nabi Lut dan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya kepadanya walaupun isterinya tak selamat. Bila sampai masa Allah SWT suruh malaikat bagi tahu, bawa orang-orang Islam, orang-orang yang beriman pada, keluar daripada tempat ni cepat, nanti besok kena pokok ni. Begitulah caranya. Bila keluar semua, yang kena yang durjana itu, al-mujrimin itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka selamat. Begitulah perbuatan Allah di sepanjang sejarah. Ada kalanya hukuman itu diberi dalam dunia, ada kalanya yang tidak diberi dalam dunia. Di mana? Takkan tak ada balasan dia. Itulah perlu adanya hari pembalasan, hari akhirat, hari keadilan kita panggil. Yang kelima, surah Al-Hijr telah memberi gambaran yang ajaib dan luar biasa tentang planet bumi. Apabila di dalamnya tersebut bahawa Allah telah menjadikan setiap benda di bumi dengan cukup seimbang. Setiap zarah dan unsur di bumi ditimbang dengan timbangan yang rapi. Semuanya Allah SWT nak bagi kesenangan untuk sementara waktu kepada manusia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Itu maksudnya. Supaya bumi ini menjadi tempat yang cukup selesa untuk kita. Untuk kita huni. Dan bumi ini juga menjadi tempat kita berhibur, berseronok untuk satu jangka masa yang ditentukan oleh Allah. Maka dia buatlah, buat bukit, buat sungai, buat apa, segala-galanya kita rasa sempurna. Sehingga kalau nak pergi ke lain, nak cari lain, mana ada yang macam ni. Sibuk, habis berapa banyak belanja puak-puak NASA nak pergi cari planet lain untuk dapat dihuni oleh manusia. Sampai sekarang tak bertemu. Sampai sekarang. Berapa banyak, juta-juta, bilion-bilion dah habis belanja untuk nak cari planet lain kononnya.
Di mana tak dapat seperti bumi ini. Walaupun bumi ini serba kekurangan, tapi tak boleh lawan bumi. Setakat ni tak bertemu. Duk nampak pun duk nampak api saja. Kalau daripada jauh nampak bintang gitu ya. Cerah, menarik nampak. Tengok-tengok dengan teropong, api. Nak pergi macam mana ke situ? Bukan nak duduk situ, jauh lagi sudah hangus dah kita. Itulah keadaan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di bumi dia sebut pelbagai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Di dalamnya juga didedahkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya meletakkan sejumlah kecil sahaja daripada gedung kekayaannya yang tidak terduga banyaknya di planet bumi ini. Ia juga merupakan bukti yang jelas tentang kebijaksanaan Allah. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Jadi kita kata dapat buah-buah, nikmat buah-buah. Banyak dah kita rasa buah. Hebat dah, sedap dah rasa. Berapa banyak orang yang jual buah tanam, pokok-pokok yang berbuah tu beratus-ratus hektar tanah dan dapat kekayaan daripada buah. Sikit baru. Itu buah sikit baru yang diberi kepada manusia. Apa lagi kita kata nikmat? Nikmat apa? Nikmat perhiasan. Perhiasan apa? Banyak dah perhiasan, kita rasa banyak sangat. Tapi baru sikit dalam gedung yang tersimpan di sisi Allah masih banyak lagi. Disediakan di dalam syurga untuk orang-orang yang beriman. Dan begitulah yang lain-lain. Nikmat-nikmat yang lain sikit je diberi daripada gedung yang begitu besar. Sedikit sahaja. Yang ketujuh, di dalam surah Al-Hijr juga terdapat perbandingan di antara manusia ghawin, yakni yang terpesong, yang termakan tipu daya iblis, dengan manusia muttaqin. Muttaqin, orang-orang yang menjalani kehidupan dengan penuh berhati-hati. Muttaqin. Muttaqin ini saya nak teringat satu cerita yang saya dengar dalam syarahan seorang Maulana di Pakistan. Dia kata, nak faham muttaqin ni macam mana? Dia kata, saya nak bagi satu cerita. Saya pun terkena banyak kali dah. Kata. Saya pun terkena banyak kali dah. Kita ni dengan syaitan, kita rasa hebat setakat mana kita boleh lawan. Oh, hebat syaitan ni. Hebat. Manusia pun kadang-kadang kita tidak menduga, tak sangka dia boleh buat begitu. Jadi kita nak berhati-hati setakat mana. Dia kata, saya beberapa kali kena seluk poket ni, penyeluk saku. Tak sedar, kata dia. Tak sedar, padahal saya ni pakai baju ni ada tudung. Tudung poket ni. Lepas tu duit itu ada di celah-celah, kertas-kertas yang lain. Dia boleh ambil duit tu di celah. Tak terkeluar kertas. Dia kata punya hebat, penyeluk saku. Jadi bagaimana kita nak berwaspada terhadap musuh-musuh yang kadang-kadang merampas sesuatu daripada kita dengan begitu halus, kita tak perasan. Dia kata, ada kawan saya, dia kata, dia macam mendabik dada lah, dia kata, oh ini sebab tak sedar diri, tak berwaspada betul-betul. Kalau berwaspada tak kena, kata dia. Adalah satu kawasan di Karachi tu, situ dia sebutlah tempat penyeluk saku yang dahsyat lah. Lepas tu dia bercakap-cakap di kedai makan lah, restoran. Ada orang depan tu kata, kata dia, sedap cakap lah. Dia kata, nak buat apa, siapa nak seluk saku pakcik ni? Maulana tu kat dia tu. Siapa nak seluk saku pakcik ni? Nak buat apa kalau nak seluk saku pada 20 rupiah kata dia dalam poket. Dia nampak. Begitu terdidik, hebat dia tu. Dalam nak menyeluk saku tu dia tahu nak buat apa, kata dia. Tak ada orang nak seluk poket ni. Sebab apa ada 20 rupiah. Lepas tu bila Syekh tadi, Maulana tadi keluar, beberapa orang berjalan, dia tidak sedar yang ada dalam poket dia tu hilang, tak ada. Lepas tu dia berjumpa pula dengan orang tadi, apa khabar, macam mana, mari beli apa sini. Dia kata lah, cuba tengok dalam poket tu ada apa, kata. Tak ada apa. Tak ada apa dalam poket dia. Ni ada dengan saya, kata. Ambil. Ya 20 rupiah tu. Kalau orang nak boleh, kata dia. Kalau orang nak boleh, kata dia. Inilah buktinya, kata dia. Senyap Maulana tu. Tak kata apa. Barulah dia tahu. Oh,
Hebat sungguh. Jadi kita ni nak hidup ni, nak jadi muttaqin ni, kena berwaspada betul-betul. Bukan saja tengok yang depan kita, kena tengok yang belakang. Macam orang bawa kereta tu, kena tengok belakang. Kena sedar semua. Begitu. Kadang-kadang kita fikir yang depan, yang belakang kita tak nampak dah. Sedangkan orang-orang yang nak perkenalkan kita tu begitu hebat. Itulah syaitan. Dia pun cerita lagi. Antara yang dia cerita je, yang saya dengar, ketika mengajar tafsir juga, dia kata ada seorang guru ni, guru penyeluk saku. Guru penyeluk saku. Jadi dia kata kepada murid dia, sudah ajar dah semua ilmu-ilmu dia, macam mana cara nak kesal, macam mana cara nak ambil. Orang tak boleh kesal. Tak akan kena. Kalau dia guna pisau, kalau dia guna gunting, tak akan kena tubuh. Semua. Jadi, saya sudah bersedia, kata dia. Saya sudah dapat ilmu semua. Tok guru dia kata, saya nak uji dulu. Betul-betul kamu ni sudah mahir betul ke atau tidak? Lalu dia uji. Dia uji macam mana? Dia uji ni ceritanya, itu di atas pokok tu kata dia, ada sarang burung helang. Burung helang tu ada banyak telur. Dia sedang mengeran telur dia. Kamu naik, curi telur dia. Jangan bagi dia perasan. Jangan bagi dia perasan. Kamu naik, senyap-senyap. Ikutlah cara macam mana. Kamu ambil sebiji telur, bubur dalam poket kamu, baru aku terima. Bahawa kamu betul-betul telah mahir. Anak murid tu pun naiklah. Naik slow, dia naik slow. Sebab dia orang bisa dah. Orang hebat dah ni. Segala ilmu seluruh poket ni, ada dah pada dia. Dia naik. Burung tu tak berasa. Burung helang ni hebat, burung helang. Bunyi sikit dia sedar dah. Dia nampak jauh, boleh nampak. Duduk di atas langit tu, atas awal lagi nampak di burung tu. Anak ayam di bawah. Tiba-tiba tak berasa burung. Bila dia naik tu, yang si guru di bawah ni, apa dia buat? Dia tarik kain kawan tu. Sebab dia petuk guru juga kan. Kawan tu pakai seluar pendek di dalam. Dan di luar ni pakai kain. Kain tu dia kalau kita cawak lah, cawak. Dia tarik tu pandai. Tak perasan kawan tu. Sampai di atas dia naik, dia tarik sehelai daun. Sarang burung tu, satu-satu dia cukup hal. Slow lah. Satu-satu orang. Sarang burung tu, dia tarik. Sehingga dia boleh ambil sebiji telur daripada bawah. Masuk dalam poket. Dan dia turun dengan senyap-senyap. Tak puasa burung tu. Lalu dia kata, saya sudah berjaya. Tok guru dia kata, kain kamu pergi ke mana? Kain kamu ke mana? Dia pun tengok. Betul-betul dia tak ada kain. Tapi dia ada seluar. Dia pun dalam poket seluar dia lah. Pergi mana ya? Kamu belum lulus lagi. Kamu belum lulus lagi. Sebab apa? Sebab kamu hanya tahu tengok depan saja. Kamu tak tengok ni keselamatan kamu. Dia mesti kena ambil kira keselamatan kita. Selain daripada kita nak berjaya mencapai benda yang kita nak. Jadi Maulana tu sebut, begitulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni orang yang nak capai sesuatu. Sesuatu yang suka. Suka macam mana pun dia boleh dapat. Tanpa menjejaskan diri dia. Tanpa dia terdedah kepada bahaya. Itulah orang yang bertakwa. Betul juga saya kata ni. Orang takwa ni memang macam itulah. Orang yang sentiasa berhati-hati. Setiap langkah dia tu dia beringat. Beringat dengan syaitan lagi, beringat dengan orang jahat lagi, beringat dengan segala-gala beringat. Di samping nak mencapai maksudnya, dia ingat semua tu. Apa yang membahayakan diri dia. Itu guru dia kata kamu tak lulus lagi. Habis. Itu cerita. Ini muttaqin. Apa beza ghawin dan muttaqin? Di dalam surah ini dijelaskan. Orang-orang yang terpesong itu mengikut iblis. Hamba-hamba yang saleh dan taat kepada Allah pula tidak terpengaruh dengan iblis. Ini ayat 42. B. Iblis yang biadab telah bersumpah bahawa ia akan menyesatkan semua anak Adam dan akan menghiasi dunia di mata mereka sehingga mereka akan tertarik dengannya. Itu iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. Dia akan buat begitu kepada anak Adam. Dia benar-benar dengan anak Adam. Kalau boleh dia nak menyesatkan anak Adam ini semua sekali. Itulah sedikit yang kita dapat secara ringkas daripada surah Al-Hijr.